أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dihormati lagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersama-samalah kita memanjat syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia rahmat dan nikmatnya kepada kita dan diberi digerakkan hati kita betapa pentingnya solat berjamaah dan majlis ilmu. Alhamdulillah, pada malam ni kita marilah bersama-sama muzakarah di dalam kitab Tajzibu Atrafil Hadis. Muslimin dan muslimat, pada malam ni marilah kita lihat muka surat 6. Kita menyambung hadis yang bermula dengan huruf Hamzah. Ya, hadis yang bermula dengan huruf Hamzah. Pada malam ni kita menyambung hadis yang keempat, ya, dekat di bawah 4 baris sebelum bawah tu, ya, hadis yang keempat. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afatud din salasatun faqihun fajirun wa imamun jairun wa mujtahidun jahilun. Hadis rawahu ad-Dailami an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Ya, hadis yang keempat pada malam ni, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagai penyakit, ya, sebagai penyakit bagi agama itu ada 3 perkara. Ada 3 perkara penyakit bagi agama. Ya, penyakit bagi agama adalah 3 perkara. Ini kita kena ingat di antara hadis yang bermula dengan huruf Hamzah, ya, bagaimana baginda kita ada sebut penyakit bagi agama 3 perkara. Yang pertamanya ialah
alimun, ya, faqihun fajirun, iaitu orang alim tetapi jahat. Ni penyakit agama, ya. Yang kedua, wa imamun jairun, iaitu raja yang zalim, ya, raja yang zalim. Itu yang kedua daripada 3 perkara penyakit agama. Dan yang ketiga, jahilun wa mujtahidun jahilun, ya, orang jahil yang mengaku ianya adalah mujtahid. Masya Allah, ya. Kita lihat di dalam hadis ini apa yang dimaksudkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, muka surat 7. Kata maksudnya, di hadis ini, ya, diisyarat kepada wajib memeliharakan muruah, wajib menjagakan, ya, muruah, ya, bagi agama. Ya, seolah-olahnya agama itu mesti kena jaga, khususnya daripada 3 golongan ini, ya. Sebab apa 3 golongan inilah di antaranya kata kuman ataupun kita kata penyakit bagi agama. Alimun, orang alim wajib beramal dengan ilmunya. Atau yang dimaksud kata alimun, orang alim tetapi jahat. Apa wajib kena jaga? Yang orang alim wajib beramal dengan ilmunya. Dan yang kedua, wajib juga menjaga juga melahirkan muruah juga. Raja wajib adil. Nampak? Jadi penyakit agama, raja yang zalim, mesti raja kena beradil, wajib beradil. Yang ketiga, kena jaga juga, ya, yang mana disebut kata orang jahil yang mengaku ianya mujtahid, iaitu mesti orang jahil itu wajib belajar. Tuan-tuan, ya, inilah apa yang dimaksud dengan hadis ini, yang mana baginda kita sallallahu alaihi wasallam ada sebut kata 3 perkara ini adalah penyakit bagi agama. Begitulah kalau kita lihat syarahan lagi daripada hadis tersebut. Yang nombor 1 tu kita kata, ya, yang nombor 1 di antaranya penyakit bagi agama ialah orang alim tetapi jahat. Di sini orang alim wajib beramal dengan ilmunya. Bermakna kata, ya, orang alim tetapi tidak beramal dengan ilmunya itu, inilah di antaranya penyakit bagi agama. Maka kita cubalah kita renung, tuan-tuan, bagaimananya Imam Ghazali, ya, ada sebut di dalam kitab Ayyuhal Walad. Ya, kalau tuan-tuan buka dalam kitab Ayyuhal Walad, nasihat yang ke-8 tu. Ya, ada nasihat yang ke-8. Ya, bagaimana Imam Ghazali ada sebut, dia kata ilmu sahaja belum memberi manfaat akan engkau. Ya, orang yang berilmu, ilmu yang banyak, ya, banyaknya ilmu tetapi tidak akan memberi manfaat kepada seseorang itu. Kita lihat, ya, katanya lagi, ilmu tanpa amalan ialah gila.
Ilmu yang tidak beramal dengan ilmu adalah maksud kata gila. Dan amal tanpa ilmu pula adalah sia-sia. Yang ni beramal tetapi tidak ada ilmu, maka sia-sia sahajalah amalannya. Maka tuan-tuan, kalau kita renung di sini, ya, alim tetapi jahat, ini alim dia wajib beramal dengan ilmunya. Kita tidak boleh dinilaikan dengan ilmunya, tetapi dinilaikan dengan amalannya. Begitu juga ilmu semata-mata belum lagi dapat menjauhkan kita daripada perbuat maksiat. Kan, ada ilmu tapi makna kata boleh tak menjauhkan kita daripada perbuatan maksiat? Belum lagi. Dan belum lagi mampu ilmu itu mendorongkan kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tu. Kan? Ilmu juga yang ada kepada seseorang juga tidak juga dapat boleh menjagakan seseorang itu daripada api neraka Jahannam. Ya, kalaulah tidak beramal dengan ilmunya. Sebab itulah tuan-tuan, ada pesanan daripada ulama-ulama kita yang dulu-dululah. Dia kata, belajar kamu walaupun tak banyak, tetapi beramal itu adalah penting. Kan, beramal betul. Kalau belajar banyak-banyak pun kalau tak boleh nak beramal, maka tidak menjadi manfaat. Ya, sebab itulah Allah Taala ada jelas di dalam surah Sejadah ayat 13 kalau kita baca pada pagi subuh tu tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kita baca pada pagi subuh hari Jumaat. Bukan kita baca, imam baca surah Sejadah tu. Hari Jumaat pagi rakaat yang baca sujud sejadah tu, surah Sejadah tu. Di antara ayat yang kita boleh merenungkan di sini, boleh kita faham, Allah Taala rakamkan, ya, ketika itu manusia itu berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'man salihan. Ya, Rabbana, ya Tuhan kami. Manusia itu kata, dia kata absarna, kami sudah nampak, kami sudah lihat. Wa sami'na, kami pun sudah dengar. Maknanya sudah tahu, sudah lihat, sudah dengar. Dah ada, dah ilmu, dah belajar, dah tahu dia, tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Farji'na, pulanglah kami, kembalilah kami, nak balik ke atas dunia balik. Na'man salihan, kami nak melakukan amalan yang baik, amalan yang soleh. Apa yang mana Imam Ghazali dia ada jawab balik apabila ya seseorang itu seorang itu minta supaya Allah Ta'ala kembali ke atas dunia kali berikutnya, bahawa dia dah tahu, dia dah dengar, dia dah nampak nak kembali balik. Apa disebut? Wahai si bodoh, dia kata, kenapa engkau hendak kembali ke sana sedangkan engkau baru sahaja datang dari sana? Kamu baru sampai, kamu nak minta balik pula. Itu jawapan apa Imam Ghazali dia sebut. Inilah tuan-tuan, ya, apabila kita renung dekat sini, kalaulah seorang yang alim, seorang yang berilmu, yang di sini dan seorang yang berilmu, ya, dia tidak beramal dengan ilmunya, maka di antara penyakit bagi agama juga. Apa? Kita lihat dengan situasi akhir zaman ini, betapa ramainya orang yang berilmu, yang belajar ilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Ya, sebab tu disebut kata faqihun fajirun, yani alimun, orang alim tetapi jahat, wal iazubillah. Maka tuan-tuan, kita sentuh apa yang baginda kita sallallahu alaihi wasallam ada sebut di dalam hadis yang lain pula, ya, tentang orang yang alim tetapi jahat itu. Di antaranya baginda kita bersabda, wal amalu
bila ilmin dalalun syadidun wal ilmu bila amalin zambun kabirun atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam hadis ni apa yang baginda kita sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, ada sebut amalan dengan tidak ada ilmu itu adalah sesat, bersangatan sesat sekalinya. Ya, jelas bersangatan sesat sebab tidak ada ilmu. Dan ilmu dengan ketiadaan amal itu adalah dosa yang sangat besar. Nampak? Dosa dengan yang sangat besar. Bermakna kata zambun kabirun itu boleh menyebabkan jadi virus atau penyakit bagi agama. Kan sebab agama kita, agama Islam ni adalah lengkap, kita kata. Ya, semua segala undang-undang, segala apa semua lengkap. Tetapi dengan ilmu lah, ilmu agama yang inilah boleh menyuburkan, boleh menyihatkan tentang agama apabila seseorang itu dia beramal dengan ilmunya. Tuan-tuan, boleh faham dah? Di dalam hadis yang lain pula, ya, nak bagi kita jelasnya bagaimana baginda kita ada bersabda, ana min ghairi dajjal. Ya, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila ya Rasulullah wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama su. Masya Allah, kalau kita renung dalam hadis ini, tuan-tuan nak dapat hadis ini, tuan-tuan belajar dalam kitab Kashful Asrar Syekh Muhammad Saleh bin Abdullah Minangkabau. Dia ada sebut dekat sini. Ya, itu yang permulaan kita nak kenal apa yang mana yang baginda kita sallallahu alaihi wasallam ada sebut. Dia kata, anak saya min ghairi dajjal. Ya, saya daripada, orang kata kalau terjemah biasa, daripada tidak dajjal. Yani saya dah kata daripada bukan dajjal itu yang lebih takut di ke atas kamu daripada dajjal. Makna kata dajjal ini tak kurang lagi lah tentang kita nak takut, nak katanya. Memang fitnah dajjal ni kita selalunya minta doa, khususnya kita baca pada akhir tasyahud akhir, kita baca tambahan lagi akhir sekali, wa a'udzubika min syarri masihid dajjal tu, ataupun fitnati masihid dajjal yang kita baca. Kan minta Allah Taala lindung kita, minta lepas kita daripada fitnah dajjal yang mana muncul pada akhir zaman. Kita lihat fitnah dajjal ni sangat besar, takut. Tetapi apa yang baginda kita jelas di sini kata lebih takut daripada fitnah dajjal lagi. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah. Seorang sahabat tanya, apa dia tu ya Rasulullah yang lebih takut daripada fitnah dajjal itu? Baginda kita pun kata, faqala ulama usu, adalah ulama yang jahat, wal a'yazu billah. Maka ulama yang jahat di sinilah yang paling takut, ya, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dajjal yang akan muncul di akhir zaman nanti. Maka tuan-tuan, kita pun dengar para asatizah ada cerita, ada jelas berkaitan dengan peristiwa yang akan berlaku pada akhir zaman, khususnya daripada tanda-tanda yang besar akhir zaman, tanda-tanda kiamat, ya. Contohnya tanda-tanda yang 10 itu di antaranya adalah dajjal akan muncul. Tetapi dajjal ini tidak ditakut, lebih berat, tidak mana ditakut oleh Rasulullah lebih daripada mana ulama yang jahat. Sebab ulama yang jahat ini adalah setengah daripada mereka yang merosakkan agama, ya, merosakkan. Ini penyakit bagi agama. Kemudian tuan-tuan, apabila kita renung lagi, ya, itu syarahan balik di dalam
Nuqtah yang pertama iaitu alim tetapi jahat ataupun disebut faqihun fajir. Bagaimana pula di antara penyakit bagi agama juga ialah imamun jairun. Ini buat syarahan. Kalau nak baca hadis kita baca boleh cepat habis. Ya, tapi nak syarah lagi supaya kita dapat faham apa yang dimaksudkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang baginda kata yang nombor 2 wa imamun jairun. Imamun jairun iaitu raja yang zalim. Makna kata maksud hadis tadi raja wajib adil. Raja yang dimaksud di sini adalah khalifah boleh dikata. Yang dimaksud kata pemerintah ataupun pemimpin mesti kena adil. Apa? Kalaulah raja itu zalim, ini sebab rosaknya agama. Sebab rosaknya agama sebab apa? Sebab penyakit itu akan musnah agama Islam kita wal a'yazubillah. Tuan-tuan ada baca tak di dalam surah Sad ayat 26? Allah Taala ada rakam di sini pemerintah ataupun pemimpin wajib melakukan adil. Di antaranya isyarat ayat ini dalam surah Sad ayat yang 26 kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Kita kenal sejarah di antara kisah-kisah cerita-cerita kisah para nabi, maka Nabi Daud alaihissalam yang hebat di antaranya, seorang raja yang hebat diikuti dengan Allah Sulaiman. Apa yang Allah Taala rakam dalam surah Sad ayat 26 tuan-tuan dan puan-puan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilih. Sadaqallahul azim. Ada lagi lah ayat sama tu. Inilah Allah Taala kata, ya Daud, wahai Nabi Allah Daud, dia kata, sesungguhnya kami jadi akan engkau itu adalah pemimpin khalifah fil ardi. Jadi khalifah. Jadi khalifah mana kata pemimpin termasuk dikatakan tadi iaitu pemerintah ataupun raja. Raja sultan ni pemimpin lah, pemerintah. Maka Allah kata lagi fahkum bainan nasi bil haq. Janganlah hukum betul-betulnya dengan hak, dengan adil. Allah kata. So jadi kamu jadi pemimpin, kamu jadi khalifah atas muka bumi ini adalah dengan adil. Wala tatabi'il hawa, jangan kamu ikut hawa nafsu. Itulah kita kata dekat sini, pemimpin apabila dia adil maka makmurlah tanah air. Makmur. Kalaulah kita di wala tatabi'il hawa fayudillaka an sabil, jangan engkau ikut hawa, ikut nafsu, maka akan menyebab kamu dia sesat jalannya, tak jumpa cari jalan yang betulnya. Sebab itulah kita renung di dalam ayat surah Sad, dalam surah Sad ayat yang 26 ni, muslimin dan muslimat, jelasnya bahawa pemimpin khalifah raja mesti kena jadi adil di atas muka bumi ini. Mesti adil di atas negara-negara yang mereka itu merintah. Apatah lagi kalau kita kata dekat negara Malaysia kita ini, maka wajib menjadi adil kerana diisytiar sebagai sebuah negara Islam. Maka nak jaga tentang Islam, di antaranya pemerintah itu mesti kena adil. Baginda kita sallallahu alaihi wasallam ada bersabda di dalam hadis yang lain. Hadis ini daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah, dia kata li amalil imamil adil fi ra'iyatihi yawman afdalu min ibadatil abid fi ahlihi mi'ata sanah aw 50 sanatan.
Ya, dalam hadis Abi Hurairah kita lihat, dia dalam Sirajul Muluk, ada dalam kitab Munyatul Musalli. Kalau tuan-tuan baca dekat bab Tatimul Faidah tu kan sikit tuan-tuan belajar kan kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud Al-Fatani tu. Ya, dia kata, baginda kita kata, dia kata, ya, amalan imam yang adil tu atau pemimpin yang adil. Kita kata pemimpin yang adil, dia buat amalan dia satu hari, dia buat amalan sehari, amalan dia. Kita kata dia buat ni, ya, fi ra'iyati yauman ini afdal min ibadatil abid, lebih mulia, lebih afdal daripada ibadat orang yang abid itu. Ganda dia seolah-olah 100 tahun ataupun boleh kata 50 tahun. Ni nak cari macam ni, kita kata dia ibadat. Kita kata pemimpin ni dia orang dah sibuk, kita kata dengan urusan rakyat, dengan politik itu, maka tapi dia memang orang yang nak mendekat tentang keadilannya. Kita kata dekat sini, walaupun ibadat dia tak banyak seperti dengan orang yang abid. Orang abid, orang yang ibadatnya betul, dia untuk diri dia, dia sembahyang, kita katanya ya jejas sampai kata 100 tahun ataupun 500 tahun. Tetapi nak lawan dengan satu hari orang pemimpin yang adil, raja yang adil itu amal ibadat, maka lebih raja yang adil lagi. Itulah tuan-tuan kita kata. Sebab itulah apabila kita renung daripada hadis yang riwayat daripada Ibnu Abi Syaibah, di antaranya ustaz ringkasnya iaitu baginda kita bersabda berkaitan dengan doa yang Allah Taala tidak tolak. Doa apa tuan-tuan dan puan-puan? Di antaranya doa al-imamul adil la turaddu da'wat. Ya, imam yang adil ataupun kata pemerintah yang adil, pemimpin yang adil itu tidak ditolak akan doa mereka itu. Tuan-tuan, ya betapa hebatnya. Maka di sinilah ya apabila kita renung balik ya apa yang baginda kita sallallahu alaihi wasallam ya ada rakam di dalam hadis-hadis yang kita bincang tadi ya betapa besarnya ya apa nama orang alim yang wajib, mana kata yang wajib beramal dengan ilmunya, dan raja yang wajib mana kata berlakukan adil atau pemimpin yang wajib melakukan adilannya kerana sangat-sangat besarnya. Ya, itulah kita tak pergi panjang ceritanya, nak kata yang nuktah yang kedua ni iaitu seorang raja yang wajib melakukan adil ini. Kita pun dapat faham bahawasanya ya sultan, pemerintah tu kita kata raja lah ya adalah bayangan Allah di muka bumi ini. Ya, sebab itulah kita alhamdulillah negara yang ada raja. Ya, mana kata ada raja, ada agung, maka itulah bayangan Allah di atas muka bumi ini. Bagaimananya apabila kita ada raja di atas negara kita, raja yang Islam. Anak kata payung bagi agama. Baginda kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita ini muliakannya. Suruh kita muliakannya. Ya, suruh kita ini mana kata memperbesarkannya. Jangan hina-hina kita keadaan yang berlaku yang menghinakan raja. Kita lihat itulah isu yang mana muncul akhir zaman atau muncul tempat kita baru-baru ni kita lihat ni. Sebenarnya kita ni ya baginda kita sallallahu alaihi wasallam ya suruh kita ini apabila dapat raja pemerintah yang adil itu, maka mulialah kamu. Di antara hadis yang mana baginda kita bersabda, waqirus sultan wa ajjiluhu fa innahu izzullah wa zilluhu fil ardi idza kana adlan. Muliakanlah sultan, ya, hormatilah mereka, perbesarkannya mereka, maka sesungguhnya sultan raja itu adalah ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan bayangannya di atas muka bumi ini. Bila idza kana adalan, apabila raja itu adalah seorang yang adil. Atau jangan buat main-main, jangan mensena-sena, jangan memperlekeh-lekehkan tentang
tentang raja-raja, tentang raja. Apabila berlaku macam ni, kita umat Islam yang beragama Islam, ya, tak kira bangsa lah, maka kita kena pertahankan. Ya, sebab apa? Sebab apabila seorang raja itu ataupun raja yang adil itu di antara bayangan Allah di atas muka bumi ini. Tetapi kalau raja itu raja yang tidak adil, raja yang dikatakan, ya, sebagai kata raja yang zalim, maka itu adalah kita lihat, ya, bagaimana nak merosakkan, bagaimana boleh merosakkan tentang agama. Maka apa yang telah disebut oleh Syekh Daud kita dalam kitab Munjatul Musalli, kalau kita renung tuan-tuan, 6 perkara yang penting bagi pemimpin, mesti kita kena ingat. Ya, kalau kita tanda, ya, yang pertamanya bagi pemimpin, kita kata bagi raja lah di sini, pemerintah itu perlu bermuhasabah dan melaksanakan kebenaran. Itu nombor 1. Kita tidur ke ni? Ya, faham tak? Yang kedua, yang kedua daripada 6 perkara, hendaklah sentiasa menasihati rakyat. Orang bawah-bawahan kena sentiasa menasihati. Inilah kita kata perkara yang penting bagi raja ataupun bagi pemimpin. Dah masuk waktu. Ya. Kita sambung insya-Allah sikit lagi. Satu hadis baru dah, panjang syarah dia. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan, kita menyambung sedikit lagi, lebih kurangnya 10 minit ke lagi ataupun 15 minit. Baik, kita menyambung berkaitan dengan penyakit bagi agama. 3 perkara penyakit bagi agama. Pertamanya orang alim tetapi jahat. Bermakna kata orang yang alim itu wajib beramal dengan ilmunya. Dan yang kedua, raja yang zalim. Maksudnya di sini raja itu wajib beradil. Kita kata pemimpin itu wajib melakukan adil. Maka 6 perkara yang penting bagi pemimpin mesti kena ingatlah. Mesti kena tahu. Bagi raja, bagi pemimpin, yang pertama perlu bermuhasabah dan melaksanakan kebenaran. Itu nombor 1. Dan yang kedua, hendaklah sentiasa menasihati rakyat. Kena mengambil peduli, tahu rakyat, bagaimana kehendak rakyat, apa telah berlaku kepada rakyat dan sebagainya lah kita lihat. Inilah perkara yang sangat penting bagi raja, bagi pemimpin. Dan yang ketiga, mesti pemimpin itu, raja itu kesihani rakyat. Kesihani rakyatnya. Dengan melaksanakan hukum Allah dan sentiasa ingat akan mati. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Kesihanilah rakyat, laksanakanlah hukum Allah dan ingat, sentiasa ingat kepada meninggal dunia, kepada mati. Tak kira Allah Ta'ala jemput. Tak kira orang ini pangkat dia pangkat besar, pangkat kecil, ada kedudukan dia tinggi ataupun rendah. Tiba masanya maka Allah Ta'ala akan jemput. Sama rata saja kata sampai dekat sana nanti di padang mahsyar, masuk dalam alam barzakh. Di padang mahsyar nak dapat lulus tak daripada neraka jahanam, wal a'yazubillah. Di atas dunia tak apa, tapi di sana nanti lihatlah. Sebab itulah yang penting bagi pemimpin, kesihani rakyat, laksanakan hukum Allah dan sentiasa ingat akan mati. Nak kata kaya raya, mewah dan sebagainya, banyak harta, ingat satu masa harta itu bukan ampunnya kita. Yang ampunnya kita, yang mampunya kita, yang mana kita sedekah, yang kita infak, yang kita wakaf. Kita kata, maka hak lain yang ada, hak daripada mempunyai oleh wari-wari yang ada. Yang nombor 4 pula, pemimpin ataupun kita raja perlu mencontohi para rasul, para anbiya dan para sahabat-sahabat salafus soleh radhiyallahu anhu. Inilah perkara yang penting, mana pesanan untuk guru kita Syekh Al-Fatani. Jadilah seorang orang yang besar, raja atau kita kata pemimpin itu, mana jadi mencontohi para rasul, para nabi-nabi dan para sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini yang nombor yang keempat. Dan yang kelima, sentiasa memilih pegawai dia, kita kata menteri-menteri yang ada ialah daripada orang-orang yang baik. Pilih menteri yang baik, orang yang jiwa rakyat, orang yang sentiasanya fikir tentang rakyat, bagaimanakah nak menjadikan rakyat itu adalah rakyat yang kira kita kata makmur, aman, sentiasanya di dalam melaksanakan kebaikan. Kita tak nak
contoh-contoh ataupun syarahan panjang-panjang lah. Ya, dengan ini pun kita dah faham dah kan bagaimananya perkara yang penting bagi pemimpin itu. Kalau tidak begini, maka tengoklah apa akan berlaku kepada rakyat-rakyat dan akan datang bagaimana. Sebab itulah apa yang telah disebut oleh ulama kita berhebat sekali lah. Akhir sekali pemimpin ataupun kita kata raja hendaklah merasa takut dan malu ya untuk melakukan kesalahan. Ya, takut, malu melakukan kesalahan. Ya, kesalahan-kesalahan yang nak buat, bukan kata nak buat, tak akan buat, memang takut, memang malu, sangat khususnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 6 perkara yang penting untuk pemimpin. Maka kita kembali kepada tajuk kita, ya, apabila pemimpin seorang yang jaga perkara-perkara yang disebut tadi, pemimpin itu di antara pemimpin yang adil, maka akan menyihatkan agama Islam kita ini. Dia bukan jadi penyakit. Dia kata penyakit raja yang zalim, penyakit bagi agama, menyebabkan rosaknya agama. Tidak begitu. Ya tuan-tuan, baik syarahan bagi naqtah yang nombor 3 pula, iaitu berkaitan dengan yang nombor 3 ni lah. Dikata di antara penyakit bagi agama juga tuan-tuan dan puan-puan adalah wa mujtahidun jahilun. Ya, mujtahidun jahilun. Bagaimana disebut di sini, iaitu orang jahil yang mengaku ianya sebagai orang mujtahid. Ya, mujtahid, tuan-tuan tahu tak mujtahid? Orang mujtahid ni bukan senang-senang orang, bukan sebarang-sebarang orang. Ya. Lengkap tak ilmu? Kalau bagi kita, ya, bagi kita bukan nak kata apalah, ya, yang nak menjtihadkan hukum tu, ya, zaman sekarang dia mengaku kata kami tak perlu lagi nak, ya, nak bermazhab, kata, ya, nak ikut mazhab, kata mazhab Syafi'i ke, ya, mazhab mana-mana mazhab, kami hanya ijtihad dengan sendiri. Seorang melaku, bukan senang tuan-tuan. Dia kata nak lulus tak, kita kata tentang ilmu, kalau ilmu bahasa Arab sajanya. Bahasa Arab ni kata lepas tak lepas, cukup tak cukup. Ya. Boleh tak ilmu yang ada dan dada ni lebih kurang yang 40 ilmu yang ada. Tak kata bahasa Arab pun tak lepas dah. Mana nak lepas nahwu, saraf, ilmu bayan, badik, mantik, arud dan sebagainya. Ilmu-ilmu yang lain tak masuk tafsir apa semuanya. Kalau usul fiqh, usul fiqh, qawaid fiqh dan bermacam-macam ilmu. Tetapi di sini malangnya kita kata, ya, tak sampai tahap itu, sanggup mengaku bahawa dia mujtahid. Ya, atau dalam hadis yang lain kata, ya, Allah tak akan cabut ilmu, mafhum hadisnya, dengan sekaligus rentak ilmu hilang. Allah akan hapuskan para alim ulama sebenarnya. Ulama-ulama yang betul mursyid, yang betul-betulnya ulama yang siqah, ulama-ulama yang dapat dipercayai. Maka Allah Ta'ala meninggal seorang demi seorang demi seorang. Adalah, ya, para orang panggil orang-orang jahil tetapi yang berlagak macam ulama. Ya, yang macam ulama. Tanya soalan apa yang kamu nak tanya. Apabila ditanya soalan, maka dia akan jawab soalannya. Dia betul aja soalannya. Dengan tidak berilmu, fadallu wa adallu, sesat dia, menyesat semua yang adanya. Kita lihat, inilah di antara hadis kita dapat faham dekat sini bagaimananya orang yang jahil itu dia mengaku kata dia adalah orang mujtahid. Ya, maka di sini orang jahil itu wajib dia belajar, wajib belajar supaya hilangkan kejahilannya. Tuan-tuan dan puan-puan, matlamat apa yang kita datang belajar ilmu setiap malam ni? Di antara niat kita mesti niat kata semoga Allah Ta'ala buangkan kejahilan yang ada dalam diri kita, tambahkan dengan ilmu. Di antara niat yang baik, niat kita nak hilangkan jahil. Contohnya kita ada jahil, ikut bab lah, bab ibadat pun banyak jahil. Semoga Allah Ta'ala buangkan jahil ni, dapat ilmu, dapat beramal dengan ilmu dengan betulnya. Nampak tuan-tuan? Sebab kita kata orang yang berilmu ni ada beza dengan orang yang tidak
tidak berilmu, orang yang jahil. Ya, apa yang kita dapat fahamnya, ya bagaimananya di sini, ya apa yang baginda kita sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, dia kata wal ulama'u habibullah walau fasiqan, ya, wal jahilu aduwullah walau salihan. Terenung di sini. Alim ulama, orang yang berilmu, kita kata, ya, berilmu. Alim ulama, ulama ni maksudnya orang yang berilmu, ya. Orang yang berilmu ni dia adalah kekasih Allah, dan jikalau dia ni orang fasik sekalipun, kan, nak kata fasik dekat sini, ya, orang dia ada ilmu tapi dia contohnya, ya, tersentuhlah dengan benda-benda yang dosa besar, tapi dia tahu kata dosa besar. Orang berilmu, orang tahu ni, dia tak akan biar begitu. Kalau dia beramal macam itu, beramal dengan ilmunya, dia cepat bertaubat. Ya, Bilal bin Rabah, dia kata, kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendengar suara dia yang berjalan dalam syurga? Sebab di antara dia sebut, kata, aku ni apabila melakukan dosa, cepat-cepatnya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selesai daripada mami wudu, aku solat sunat wudu. Sebab itulah orang dikata ulama walau fasik dia ada habibullah. Orang jahil ni, orang yang tak berilmu, orang bodoh ini adalah musuh Allah walaupun dia adalah soleh. Soleh ni anak kata buat baik, amal ibadat, tapi dia buat dengan keadaan jahilnya adalah dia adalah seorang itu musuh Allah Subhanahu wa taala. Siapa nak terimakan ibadat dia? Dia buat dengan keadaan jahil. Allah Ta'ala boleh nak terima, Allah tak akan terimanya. Hari kita bincang terlepas dah. Sebab tu ibadat yang mana seseorang itu lakukan, biarlah dia menjadikan ilmu dia adalah pemandu baginya. Ya, pemandu bas, kita lihat. Dia bawa yang tumpang bas ada 50 orang, kita katanya. Pemandu bas tu lah kita kata ni, bagaimananya yang nak bawa menyelamat, kita kata 50 orang yang penumpang itu. Memang kena ada lesen, kena tahu. Kita bagi orang jahil buat bas tengok. Ataupun yang yang dapat lesen D, kan, nak lesen E, dah dapat lesen E lagi, dia buat lori apa semua tu, bagi dia bawa bas pun berat juga, hanya boleh lesen D saja. Ini kata, sebab itulah walau dia ni seorang yang soleh tetapi dia adalah orang yang jahil, tetapnya musuh Allah Subhanahu wa taala. Nak menghilangkan jahil, tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita segan-segan, jangan kita malah-malah untuk menuntut ilmu, belajar ilmu. Belajarlah kita sehingga sampai kita mendingan dunia nanti. Maka tuan-tuan, kalau kita kata dalam mafhum hadis yang lain, baginda kita kata orang yang alim itu, bermula orang yang alim itu, ya, jauh daripada kufur, terlebih jauh daripada maghrib dan masyriq. Orang yang ada ilmu, ya, kalau banding dia dengan kufur ni, dia antara masyriq dengan maghrib, timur dengan barat, dan jauhnya. Dan orang yang jahil itu terlebih hampir kepada kufur, ya, daripada kita kata daripada mata hitam kepada mata putih. Mata hitam kita dengan mata putih kita dekat tak tuan? Dekat sekali, kan. Hitam tengah, putih tepi-tepi, dekat. Tetapi orang jahil begitu nak kata dia dekat dengan kufur, sebab dia tak ada ilmu kesebulan. Tak ada ilmu, maka bagaimana kita lihat boleh menjadi syirik, boleh masuk sifat-sifat mazmumah dan sebagainya, kan. Kalau ada ilmu, dia boleh tahu, walaupun dia tak buat lagi, tapi akan datang dia akan buat, dia akan bertaubat. Oh, tak boleh, ya, itu ada haram, itu ada dosa, itu tak boleh, ini tak boleh, sebab semuanya, ya, dah belajar, dah tahu. Tapi kalau jahil, tak belajar ilmu, tak nak belajar ilmu, ustaz mari mengajar, tak nak belajar, sikit sentuh tak apalah. Nah, kita ni alhamdulillah, surau kita ni masya-Allah hidup menjadi ilmu. Ya, penyokong pelajar-pelajar ilmu, katanya banyaklah, tak ada masalah. Tempat-tempat yang lain, ya, ustaz main jalan jaga akidah, ada 2-3 orang, ya. Mana balik buat apa? Balik kat rumah, dan balik tunggu buat apa kat rumah? Duduk tengok Ultraman dengan anak. Doraemon tu Ultraman. Insya mari pula nak kata tuan-tuan, ya. Dan kita ni alhamdulillah surau kita penuh majlis ilmu.
Nak bidang apa? Kalau fardu ain kata akidah ke fiqh ke, semua lengkap hadis tafsirnya. Itulah tuan-tuan apa yang Ustaz pesan pada ustaz dan tuan-tuan puan-puan semua. Niat kita untuk belajar ilmu dia sampai meninggal dunia. Ya, di antara niat kita supaya Allah Taala buangkan jahil, sebab jahil adalah berbahaya. Makna kata boleh menyebabkan jatuh seorang kekufuran tu perbandingan macam mata hitam dengan mata putih kita yang ada dalam tubuh badan kita, kepala kita ni. Bagaimana kalau orang berilmu itu dia nak boleh dekat tak dengan kufur itu? Jauh sekalinya bandingan dengan masyrik dan maghrib. Itulah ya apa yang kita bincang di dalam hadis yang nombor 4. Satu hadis saja. Dan akan datang kita akan bincang hadis nombor 5, iaitu ayatul munafiqi salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, rawahu syaikhan an Abi Hurairah. Ya, insyaallah dengan izin Allah kita sambung pula ya hadis yang nombor 5 di dalam kitab At-Tajzibu Atrafil Hadis An-Nabawiyah. Maka cukup dulu ya tuan-tuan pada malam ni. Alhamdulillah ya. Ada soalan tak? Ada soalan kita berkongsi bersama-sama pada malam ni. Alhamdulillah faham semuanya tuan-tuan dan puan-puan. Ya, tak ada soalan pada malam ni. InsyaAllah akan datang kita menyambung minggu depan kita belajar tafsir Nurul Ihsan ya, insyaAllah. Maka sekadar inilah salah dan silap kalimat saya minta maaf. Maka yang baik, yang betul, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.